Bab 3. Simetri dan keseimbangan pola 2-3-7. Hasil pembelajaran, memahami simetri matematik 2 plus 3 plus 7 al 12 wala 6 plus 6 dalam pola 2-3-7. Mengiktiraf keseimbangan melalui konsep nisfu separuh dan azwaja, pasangan. Menghargai mizan sebagai neraca ilahi yang tercermin dalam hukum dan ciptaan. Pengenalan bab ini meneroka simetri dan keseimbangan pola 2-3-7 yang diandaikan sebagai jumlah huruf dalam surah Al-Baqarah, dan dianalisis melalui simetri matematik 2 plus 3 plus 7 al 12 wa 6 plus 6. Simetri ini mencerminkan konsep keseimbangan dan azwaja pasangan, dua tema utama dalam Al-Quran yang menegaskan keadilan dan harmoni ilahi. Berasaskan prinsip kulla syai'in adadan surah Al-Jin 72. Pola 2-3-7 membuktikan ijaz Al-Quran dengan menunjukkan ketelitian numerik yang selari dengan makna rohani. Melalui contoh ayat seperti surah Al-Baqarah 2:27, surah Yasin 3 Syams, bab ini menggambarkan bagaimana babana pola 37 mengintegrasikan matematik dan keseimbangan ilahi. Ketiga itu simetri 6 plus 6 dalam pola 2-3-7. Penerangan, simetri matematik adalah inti kepada pola 2-3-7, di mana nombor 2-3-7 diuraikan untuk menunjukkan keseimbangan yang sempurna. Jumlah digit 2 plus 3 plus 7 = 12. Simetri 12 wa 6 plus 6 melambangkan pasangan seimbang, azwaja. Makna numerik, nombor 6 adalah nombor sempurna. 1 plus 2 plus 3 wa 6 mencerminkan kesempurnaan ciptaan Allah. Simetri 6 plus 6 menunjukkan dua bahagian yang saling melengkapi, seperti pasangan dalam ciptaan, contoh lelaki wanita, atau hukum, contoh keadilan dalam talak. Kaitan dengan Al-Quran, simetri 6 plus 6 dalam pola 2-3-7 selari dengan struktur Al-Quran yang penuh dengan keseimbangan. Hukum talak, surah Al-Baqarah 2z, menekankan nisfu, separuh mahar, mencerminkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Ciptaan berpasangan, surah Yasin, menyebut azwaja pasangan, seperti simetri 6 plus 6 yang melambangkan harmoni. Contoh analisis, pola 2-3-7, 2-3-7, 2 plus 3 plus 7, wa 12, 6 plus 6. Simetri ini melambangkan pasangan seimbang, seperti suami istri dalam hukum talak atau matahari bulan dalam ciptaan. Surah Yasin, ayat Arab Sulladhi khalaqal azwaja kullaha. Terjemahan, Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Pengiraan, 16 kata, 56 huruf, dengan simetri 6/6 36. Ulasan, simetri 6/6 selari dengan 6/6 dalam pola 2-3-7, mengukuhkan konsep azwaja. Tadabbur, simetri 6 plus 6 mengajak kita merenung harmoni dalam ciptaan Allah, di mana setiap elemen dicipta dengan pasangan yang seimbang, mencerminkan kebijaksanaan ilahi. 3.2 Keseimbangan mizan dalam pola 2-3-7. Penerangan konsep mizan keseimbangan adalah tema utama Al-Quran, seperti yang disebut dalam surah Ar-Rahman 5579. Dan langit telah dia tinggikan, dan dia telah meletakkan neraca keadilan. Pola 2-3-7 mencerminkan mizan melalui simetri 6 plus 6 dan kaitannya dengan konsep nisfu, serta azwaja pasangan. Aspek keseimbangan, nisf paruh, dalam surah Al-Baqarah 2-3-7, hukum talak menetapkan pembayaran separuh mahar, melambangkan keadilan antara pihak suami dan istri. Simetri 6 plus 6 dalam pola 2-3-7, selari dengan konsep ini, di mana dua bahagian, 6 plus 6, membentuk keseluruhan yang seimbang, 12. Azwajat, simetri 6 plus 6, mencerminkan ciptaan berpasangan, seperti yang ditegaskan dalam surah Yasin, dan surah As-Syams bin Swat. Pasangan ini menunjukkan harmoni dan keseimbangan dalam alam. Mizan ilahi, pola 2-3-7, menegaskan bahwa setiap hukum dan ciptaan Allah diatur dengan neraca yang sempurna, seperti yang ditunjukkan oleh simetri matematiknya. Contoh dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat Arab, wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, wa qad faradtum lahunna faridatan, fa nisfu ma faradtum. Terjemahan, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu sudah menetapkan mahar bagi mereka, maka bayarlah separuh dari apa yang kamu tetapkan. Tafsir, hukum nisfu menunjukkan keadilan, dengan kelonggaran melalui kemaafan. Ulasan, simetri 6-6 dalam pola 2-3-7, andaian 2-3-7 huruf, mencerminkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, selari dengan mizan. Surah Al-Muzammil 3, ayat Arab, nisfahu awin qus minhu qalila. Terjemahan,
separuhnya atau kurangkan sedikit daripadanya. Ulasan, konsep nisfu dalam solat malam menunjukkan keseimbangan antara ibadah dan keupayaan manusia, selari dengan simetri 6+6. Tadabbur, mizan dalam pola 2-3 dudu mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan keadilan dan harmoni, memastikan keseimbangan dalam hubungan, hukum, dan ibadah. Dia kaitan dengan ciptaan berpasangan. Penerangan konsep azwa pasangan adalah asas kepada ciptaan Allah, seperti yang ditegaskan dalam surah Yas 36. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Pola 2-3 dengan simetri 6+6 mencerminkan konsep ini melalui keseimbangan dua bahagian yang saling melengkapi. Aspek azwaja dalam pola 2-3 pasangan dalam hukum. Dalam surah Al-Baqarah, hukum talak mengatur hubungan suami istri, yang merupakan pasangan asas dalam masyarakat. Simetri 6+6 melambangkan keseimbangan antara kedua pihak. Pasangan dalam ciptaan, surah As-Syams, menyebut pasangan seperti matahari dan bulan, yang mencerminkan harmoni alam. Simetri 6+6 dalam pola 2-3 selari dengan pasangan ini. Simetri matematik, dua bahagian 6+6 membentuk keseluruhan 12, seperti pasangan yang melengkapi satu sama lain dalam ciptaan Allah. Contoh dalam Al-Quran, surah As-Syams 1-4. Ayat Arab, wasyamsi waduhaha, wal qamari idha talaha, wan nahari idha jallaha, wal layl idha yaghshaha. Terjemahan, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya. Ayat ini menegaskan ciptaan berpasangan sebagai tanda kebesaran Allah. Ulasan, pasangan matahari bulan dan siang malam mencerminkan simetri 6+6 dalam pola 2-3 menunjukkan harmoni alam. Surah Yasin 36. Pengiraan 5-6 huruf, simetri 6-6 bahwa 3 ulasan. Simetri ini selari dengan 6+6 dalam pola 2-3 mengukuhkan konsep azwaja. Tadabbur, azwaja dalam pola 2-3 mengingatkan kita bahawa setiap ciptaan Allah dicipta dengan pasangan yang seimbang, mengajak kita bersyukur atas harmoni alam dan hubungan manusia. 3 pengamat kajian kes, surah Al-Baqarah. Penerangan surah Al-Baqarah adalah titik fokus pola turibul dengan andaian 2-7 huruf simetri 6+6 yang mencerminkan keseimbangan hukum talak dan konsep azwaja. Ayat Arab, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi ruqdatun nikah. Terjemahan, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu sudah menetapkan mahar bagi mereka, maka bayarlah separuh dari apa yang kamu tetapkan, kecuali jika mereka memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Ayat ini menunjukkan keadilan Allah dalam hukum talak, memastikan hak istri sambil memberikan kelonggaran melalui kemaafan. Tadabbur, hukum nisfu mengajarkan keseimbangan dalam hubungan, mengelakkan kezaliman kepada mana-mana pihak. Ulasan numerik, andaian, ayat ini mengandungi 237 huruf memerlukan pengesahan. Simetri, 2+3+7 12+6+6 mencerminkan keseimbangan hukum, nisfu, dan pasangan, azwaja suami istri. Kaitan rohani, simetri 6+6 menegaskan mizan dalam hubungan manusia selari dengan keadilan ilahi. Pengiraan simulasi, anggaran awal, huruf hingga tanda wakaf menunjukkan jumlah yang lebih rendah daripada 2-3 dudu. Andaian 2-3 dudu huruf mungkin merujuk kepada konteks yang lebih luas, contoh, ayat penuh atau gabungan ayat. Cadangan, pengiraan penuh dengan teks Uthmani diperlukan untuk mengesahkan andaian ini. 3 kajian kes, surah As-Syams. Penerangan surah As-Syams menyokong konsep azwaja dalam pola 2-3 melalui penyebutan pasangan ciptaan seperti matahari dan bulan yang mencerminkan simetri 6. Ayat Arab mengisahkan berupa wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal lail idza yaghshaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya. Ayat ini menegaskan ciptaan berpasangan sebagai tanda kebesaran Allah, menunjukkan harmoni alam.
Tadabbur, pasangan matahari bulan dan siang malam mengajak kita merenung keseimbangan dalam ciptaan. Ulasan numerik. Walaupun pengiraan huruf spesifik tidak dinyatakan, simetri pasangan matahari bulan siang malam selari dengan 6+6 dalam pola 2-3-7. Kaitan, simetri 6+6 melambangkan azwaja, mengukuhkan keseimbangan ilahi. Kenapa pola 2-3-7? Pola 2-3-7 membuktikan ijaz Al-Quran melalui simetri 6-6, menunjukkan keseimbangan sempurna yang tidak dapat ditiru. Mizan, mencerminkan keadilan dalam hukum wujudu dan harmoni ciptaan. Mengukuhkan konsep pasangan dalam Al-Quran. Bagaimana simetri dilakukan? Melalui analisis matematik 2 plus T plus 7 wa 12 wa 6 plus 6, disokong oleh contoh ayat yang menunjukkan keseimbangan dan pasangan. Ulasan ijaz simetri dan keseimbangan pola 2-3 adalah bukti ketelitian ilahi, mengesahkan Al-Quran sebagai kalam Allah yang sempurna. Rumusan bab-bab ini menganalisis simetri dan keseimbangan pola 2-3 membuktikan ijaz Al-Quran melalui simetri matematik 2 plus 7, 7 12, wa 6 plus 6. Simetri ini mencerminkan mizan, keseimbangan hukum surah Al-Baqarah, dan azwaya pasangan dalam ciptaan, surah Yasin, 36, surah As-Syams. Walaupun andaian 2-3-7 huruf memerlukan pengesahan, pola ini menegaskan neraca ilahi yang mengatur hukum dan alam. Bab berikut akan meneroka makna rohani dan mukjizat pola 2-3-7 secara mendalam. Tasbih. Subhanallah, simetri pola 2-3-7 memuji kebesaran Allah yang maha menetapkan neraca dalam segala ciptaannya. Memahami kaidah pengiraan huruf dan pola numerik dalam teks Uthmani Standard. Mengesan pola 2-3-7 dan simetri matematiknya. 2 plus T plus 12, wa 6. Menghargai ketelitian ilahi dalam struktur Al-Quran melalui pola 2-3-7. Bab ini meneroka struktur numerik pola 2-3-7 yang diandaikan sebagai jumlah huruf dalam surah Al-Baqarah dan dianalisis melalui simetri 2-13-7-12-6. Pola ini adalah sebahagian daripada sistem Al-Quran yang berasaskan prinsip surah Al-Jin 22, di mana setiap elemen dihitung dengan tepat. Melalui kaidah pengiraan teks Uthmani dan analisis matematik, bab ini membuktikan bahawa pola 2-3-7 mencerminkan ketelitian ilahi yang menyokong. Pengiraan pola 2-3-7 dilakukan menggunakan teks Uthmani Standard yang merupakan rujukan utama untuk memastikan ketelitian dan konsistensi dalam analisis numerik Al-Quran. Pola ini diandaikan berkait dengan jumlah huruf dalam surah Al-Baqarah, dan pengiraan mematuhi peraturan ketat seperti berikut. Dikira sebagai, contoh, lil dikira sebagai le, kecuali dalam kes khusus seperti surah Al-Ikhlas, lahu dikira 2 huruf. Tidak dikira, alif dalam a atau bentuk kecil diabaikan. Tidak termasuk dalam pengiraan. Dikira sebagai huruf perasingan jika berdiri sendiri, contoh, tetapi bergantung pada konteks dalam gabungan, contoh, hanya teks Uthmani Standard digunakan untuk mengelakkan variasi. 1. Fokus pada surah Al-Baqarah, 2. Setiap kata dianalisis untuk mengira huruf dengan mematuhi peraturan di atas. 3. Kira jumlah huruf keseluruhan untuk mengesahkan andaian 2-3 huruf. 4. Analisis nomor 2-3-7 untuk simetri matematik 2 plus 3 plus 2 12, 6 plus 6. Untuk mengesahkan andaian 2-7 huruf, berikut adalah simulasi pengiraan huruf bagi ayat 2-3-7. Sehingga tanda wakaf pertama, kerana teks penuh mungkin merang konteks lanjutan. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو. الذي بيده عقدة النكاح. 3 talak plus 2 plus 4 plus 2 plus 7 plus 3 6 plus 6 plus 6 3 5 plus 2 plus 5 2 plus 6 sehingga wakaf pertama. Anggaran ini lebih rendah daripada 237 huruf, menunjukkan andaian 237 mungkin merujuk kepada andaian 237 huruf tidak disokong dengan pengiraan terperinci dalam sumber asal, memerlukan pengesahan melalui teks Uthmani penuh. Pengiraan huruf adalah proses rumit yang memerlukan ketelitian tinggi, terutamanya dengan variasi dalam teks Uthmani. Cadangan, gunakan perisian pengiraan huruf, atau lakukan pengiraan manual dengan rujukan teks Uthmani Standard. Pola 2237 dianalisis melalui simetri matematiknya untuk membuktikan ketelitian ilahi.
Nombor 237 diuraikan sebagai berikut. 2 plus 3 plus 7. 12 Lai, mencerminkan konsep pasangan dan keseimbangan. Gog Perez, nombor 237 adalah nombor tulen tanpa unit fizikal, menegaskan ketelitian ilahi yang bebas daripada konteks fizikal. Pola 237 tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan sebahagian daripada rangkaian pola numerik dalam Al-Quran yang menyokong. Berikut adalah kaitannya dengan pola lain. Surah Al-Baqarah adalah fokus utama pola 237, dengan andaian 237 huruf dan simetri 6 plus 6 yang mencerminkan keseimbangan hukum talak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu sudah menetapkan mahar bagi mereka, maka bayarlah separuh dari apa yang kamu tetapkan. Ayat ini menegaskan keadilan Allah dalam hukum talak, dengan separuh mahar sebagai tanda keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Mengajak kita mempraktikkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan. Seperti dijelaskan, anggaran awal 96 huruf hingga tanda wakaf menunjukkan jumlah yang lebih rendah. Untuk mencapai 237 huruf, pengiraan mungkin merangkumi. Lakukan pengiraan penuh dengan teks Uthmani untuk mengesahkan andaian. Pola 237 membuktikan melalui andaian 237 huruf menunjukkan susunan yang terlalu tepat. 6 plus 6 mencerminkan keseimbangan ilahi, melengkapkan pola seperti blas mim penam dan saruk leblas. Menggunakan teks Uthmani, mengira huruf dengan peraturan satu huruf, kecil tidak dikira, dan menganalisis simetri 6 plus 6. Ketelitian pola 237, walaupun memerlukan pengesahan huruf, menunjukkan perancangan ilahi yang tidak dapat ditiru. Bab ini menganalisis struktur numerik pola 237, membuktikan ketelitian ilahi melalui andaian 237 huruf dalam surah Al-Baqarah, dan simetri 2 plus 3 plus 7 itu 12 6 plus 6. Kaedah pengiraan menggunakan teks Mani memastikan konsistensi, walaupun andaian 237 huruf memerlukan pengesahan lanjutan. Pola ini berkait dengan konsep dan melengkapkan sistem numerik Al-Quran. Bab berikut akan meneroka simetri dan keseimbangan pola 237 secara mendalam. Struktur numerik pola 237 menuju bijaksanaan Allah yang maha tepat dalam setiap bilangan. Pola 237 adalah salah satu mukjizat numerik Al-Quran yang menunjukkan ketelitian ilahi melalui simetri matematik dan keseimbangan. Diandaikan sebagai jumlah huruf dalam surah Al-Baqarah 7. Pola ini menghasilkan simetri 2 plus 3 plus 7 12 plus 6 plus 6, mencermin konsep pasangan dan keseimbangan hukum serta ciptaan. Buku ini bertujuan untuk meneroka pola 237 sebagai bukti, menjelaskan kaedah pengiraan berdasarkan teks Uthmani, mengaitkan pola ini dengan konsep rohani seperti dan menonjolkan implikasinya dalam pengukuhan iman, penyelidikan akademik, dan panduan hidup. Simetri 6 plus 6 menunjukkan perancangan ilahi yang tidak dapat ditiru. Meningkatkan melalui ketelitian numerik, membuka ruang kajian matematik dan teologi, mengajarkan keseimbangan dalam hukum dan kehidupan. Buku ini terbahagi kepada 5 bab, setiap satunya menyelami aspek pola 237 dari perspektif numerik, rohani, dan praktikal. Memahami definisi dan asal pola 237, mengiktiraf kepentingannya dalam sistem Al-Quran, mengetahui kerangka buku dan konsep utama. Pola 237 diandaikan sebagai jumlah huruf dalam surah Al-Baqarah 2, yang membincangkan hukum talak dan konsep separuh. Nombor ini diuraikan sebagai 2 plus 3, 7, 12, 6 plus 6, mencerminkan simetri pasangan. Logik, nombor tulen tanpa unit fizikal, menunjukkan ketelitian ilahi, mengukuhkan keyakinan melalui mukjizat matematik, menggalakkan analisis numerik dan teologi, mengajarkan keseimbangan dalam hubungan dan hukum. Bab 1, pengenalan pola 237. Bab 2, struktur numerik dan pengiraan. Bab 3, simetri dan keseimbangan. Bab 4, makna rohani dan mukjizat. Bab 5, kesimpulan dan implikasi. Memahami kaedah pengiraan huruf dalam teks Uthmani, mengesan pola 237 dan simetri 6 plus 6, menghargai ketelitian ilahi dalam struktur Al-Quran. Pengiraan huruf dilakukan dengan teks Uthmani standar. Satu huruf, contoh el-kulah, li, tidak dikira, diabaikan.
2 3 dudu, 2 plus 3 plus 7, 12 6 plus 6. Simetri 6 plus 6 mencerminkan dan pasang dan nombor sempurna 6, 1 2 plus 3, 6. Memahami simetri 6 plus 6 dalam pola 2 3 7, mengiktiraf keseimbangan melalui dan menghargai sebagai neraca ilahi. 2 plus 3 plus 7 das dugdom 6 plus 6, melambangkan pasangan seimbang. Hukum talak dalam ayat 2 2 3 7 menekankan mahar selari dengan keseimbangan. Simetri 6 plus 6 mencerminkan ciptaan berpasangan. Memahami makna rohani dan mengiktiraf pola 2 3 7 sebagai mukjizat matematik. Menghubungkan numerik dengan rohani. Pola 2 3 7, 6 plus 6 melambangkan ciptaan berpasangan, mengajak kita bersyukur atas harmoni alam. Keseimbangan dalam hukum talak 2 2 mengajar keadilan. Simetri 6 plus 6 terlalu tepat untuk kebetulan. Nombor 6 dalam 2 3 7 selari dengan start the bloods 6 tavers 15 dan nombor sempurna 6. Merumuskan pola 2 3 7 sebagai bukti. Memahami implikasi dalam iman, penyelidikan, dan kehidupan. Menghargai ketelitian ilahi. Pola 2 3 7 huruf 2 plus 3 plus 7 12 wa 6 plus 6 adalah mukjizat numerik yang mencerminkan dan hukum talak, 2 tiog talak, dan ciptaan berpasangan, karena menunjukkan keseimbangan ilahi. Mengukuhkan melalui simetri matematik, menggalakkan pengiraan huruf dan analisis lanjutan dalam hubungan dan hukum. Andaian 2 3 7 huruf memerlukan pengesahan melalui pengiraan tepat. Lakukan pengiraan huruf ayat 2 2 3 7 dengan teks Uthmani, mungkin menggunakan perisian atau manual. Buku ini membuktikan pola 2237 sebagai mukjizat numerik Al-Quran melalui simetri 6 plus 6 yang mencerminkan dan keseimbangan. Walaupun andaian 237 huruf dalam surah Al-Baqarah 2 memerlukan pengesahan, pola ini menyumbang kepada dengan menunjukkan ketelitian ilahi yang tidak dapat ditiru. Secara rohani, ia mengajak kita merenung keadilan dan harmoni dalam hukum dan ciptaan Allah. Pola 237 memuji kebesaran Allah yang maha mengetahui setiap bilangan, mengajak kita bersyukur atas mukjizat Al-Quran. Memahami definisi dan asal-usul pola 237 dalam sistem Al-Quran. Mengenal pasti sifat numerik pola 237, termasuk simetri 2 plus 3 plus 7 12, 6 plus 6. Menghubungkan pola 237 dengan konsep rohani seperti pasangan dan keseimbangan. Pola 237 adalah salah satu elemen dalam sistem numerik Al-Quran yang menunjukkan ketelitian ilahi melalui struktur matematik dan keseimbangan rohani. Diandaikan sebagai jumlah huruf dalam ayat 237, surah Al-Baqarah, pola ini menghasilkan simetri matematik yang mencerminkan konsep pasangan dan keseimbangan. Seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Jin, 28, dan dia menghitung segala sesuatu dengan bilangan. Pola 237 adalah bukti perancangan ilahi yang melampaui keupayaan manusia. Pola 237 merujuk kepada nomor 237 yang diandaikan sebagai jumlah huruf dalam ayat 237 surah Al-Baqarah yang membincangkan hukum talak dan konsep separuh mahar. Nomor ini dianalisis melalui simetri matematiknya. Pola 237 adalah sebahagian daripada sistem Al-Quran yang mengintegrasikan pengiraan huruf, kata, ayat, dan surah dengan makna rohani, berdasarkan prinsip. Ia berkait rapat dengan konsep berikut. Simetri 6 plus 6 melambangkan pasangan dalam ciptaan. Contoh, lelaki wanita, matahari bulan. Dan hukum, contoh, keadilan dalam talak. Konsep dalam ayat 2, 237, menunjukkan neraca ilahi, selari dengan simetri 6 plus. Pola 237 menyumbang kepada mukjizat Al-Quran dengan menunjukkan ketelitiannya, seperti di atas. Menekankan hukum talak dan mahar. Ayat ini menunjukkan keadilan Allah dalam memastikan hak istri, dengan kelonggaran melalui kemaafan. Mengajak kita mempraktikkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Menegaskan ciptaan berpasangan sebagai tanda kebesaran Allah. Mengingatkan kita bersyukur atas harmoni ciptaan. Simetri 6 plus 6 menunjukkan Al-Quran adalah kalam Allah, mengesahkan, mengajarkan harmoni dalam ciptaan dan hukum. Pola ini melengkapkan pola lain seperti 19 dan 29, membentuk sistem numerik Al-Quran.
pola 237 didefinisikan sebagai nombor yang diandaikan sebagai jumlah huruf dalam surah Al-Baqarah. Dengan simetri, 2 plus 3 plus 7 wa 12 wa 6 plus 6 yang mencerminkan dan berasaskan prinsip, pola ini adalah bukti melalui ketelitian numerik dan keseimbangan rohani. Contoh seperti ayat 227 dan surah Yasin 3:6 menunjukkan bagaimana pola 237 mengintegrasikan matematik dan makna ilahi. Pola 237 memuji kebijaksanaan Allah yang maha tepat dalam menghitung setiap bilangan, mengajak kita merenung mukjizat Al-Quran. Buku sempurna, Sistem Al-Quran, Kulla Syai'in Adadan, versi Muktamad. Pengenalan Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran merujuk kepada sifat mukjizat Al-Quran yang tiada tandingan, menunjukkan asal ilahinya melalui ketelitian bahasa, struktur matematik, makna rohani, dan kesan pada jiwa manusia. Mukjizat ini merangkumi ketelitian numerik, pola nombor seperti 1729, Haftarah Kamstad 19, dan 19, menunjukkan perancangan ilahi yang melampaui keupayaan manusia, beyond mathematics. Simetri dan keseimbangan, struktur seperti 7 tambah 7, kata dalam surah Al-Ikhlas, mencerminkan neraca ilahi, baya mizan, makna rohani, konsep seperti ahad, keesaan, azwaja, pasangan, dan hudan lil mutakin, panduan bagi yang bertakwa, menyatukan ilmu dan iman. Kesan universal, Al-Quran memimpin manusia kepada hakul yakin, keyakinan mutlak, sesuai untuk semua zaman. Kenapa ijaz penting? Bukti keesaan Allah. Mukjizat matematik dan rohani membuktikan Al-Quran adalah kalam Allah, sadaka Allahual Azim. Pengukuhan iman, pola nombor dan simetri meningkatkan keyakinan, ilmu yakin, ainul yakin. Penyelidikan akademik, membuka ruang untuk kajian matematik, linguistik dan teologi. Panduan hidup, keseimbangan, mizan dan panduan rohani membantu manusia mencapai kehidupan seimbang. Bagaimana kiraan ijaz dilakukan? Pengiraan huruf dan kata menggunakan teks Uthmani standar dengan peraturan seperti syaddah dikira 1 huruf, kecuali surah Al-Ikhlas 47 huruf, dan alif kecil tidak dikira. Pola numerik mengesan nombor seperti 1729, 19, dan 57, separuh daripada 114 surah. Simetri menganalisis pola seperti 7 tambah lit tambah 7 dan 6 tambah 6 dari 237. Sumber berasaskan teks Al-Quran, tafsir standar, contohnya Tafsir Al-Jalalain Ibn Kathir, dan pengiraan tepat. Ulasan ijaz, ketelitian, pola nombor dan simetri terlalu tepat untuk dianggap kebetulan, mencerminkan logik dimensionless. Konsistensi, Kod 19 muncul dalam basmalah, jumlah surah, dan pola 1729. Kesan, mukjizat ini mengukuhkan iman, menarik minat bukan muslim, dan memacu penyelidikan saintifik. Buku ini meneroka sistem Al-Quran melalui 5 bab, membuktikan ijaz Quran sebagai struktur 100% sempurna, bebas ralat, dengan logik dimensionless dan beyond mathematic, mengesahkan sadaka Allahual Azim. Bab 1. Pengenalan kepada sistem Al-Quran. Hasil pembelajaran, memahami definisi dan ciri sistem Al-Quran. Mengiktiraf kepentingan sistem ini dalam mengukuhkan iman dan penyelidikan. Mengetahui kerangka buku dan konsep utama seperti ahad, azwaja, dan mizan. Samasiu definisi sistem Al-Quran. Sistem Al-Quran adalah struktur ilahi yang mengintegrasikan pengiraan huruf, kata, ayat, surah, dan makna rohani berdasarkan Kulla Syai'in Adadan. Surah 72, ayat 28. Ciri utama, ketelitian numerik. Setiap elemen dihitung tepat. Simetri, pola seperti 7 tambah lit tajus. Keseimbangan, konsep nisfu, separuh dan azwajangan. Makna rohani, panduan, esaan. Logik, dimensionless, nombor tulen tanpa unit fisikal. Beyond mathematic, bukti asal ilahi. Contoh, surah Al-Fatihah. 7 ayat, 29 kata, 141 huruf. Basmalah 19 huruf. Pola 114, jumlah surah, 6 kali 19. Kajian kes, surah Al-Jindin, ayat Arab, wa ahsa kulla syai'in adadan. Terjemahan, dan dia menghitung segala sesuatu dengan bilangan. Tafsir, Kathir, menegaskan Allah mengetahui dan mengira segala ciptaan dengan tepat. Tadabbur, ayat ini mengajak kita mengkaji ketelitian Al-Quran sebagai bukti ilahi. Ulasan, pengiraan 10 kata, 38 huruf, dengan 72 tambah 28 sama dengan 100, melambangkan 100% sempurna. Simetri 100 menunjukkan perancangan ilahi.
1-2. Kepentingan sistem Al-Quran. Sistem ini mengukuhkan iman, membuka penyelidikan, dan memberikan panduan hidup. Iman. Pola seperti 1729 meningkatkan yakin. Penyelidikan, analisis matematik, linguistik, dan teologi. Panduan hidup, keseimbangan mizan, dan panduan rohani. Contoh, pola 1729, 7 kali 13 kali 19, berkait surah 7, 13, 19, 91. Surah Al-Ikhlas, 15 kata, 47 huruf, simetri 7 tambah lid tambah 7. Kajian kes, surah Al-Ikhlas, ayat Arab, Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Terjemahan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tafsir, Jalalain, surah ini menegaskan tauhid dan keunikan Allah. Tadabbur, mengingatkan kita untuk fokus pada keesaan Allah dalam ibadah. Ulasan, pengiraan 15 kata, 47 huruf, simetri 7 tambah lid tambah 7, dan 22 tambah li tambah 20 huruf. 47, nomor perdana, mencerminkan keunikan tauhid. Simetri ini tidak dapat direplikasi secara rawa. 1.3, kerangka buku. Buku ini terdiri daripada 5 bab. Bab 1, pengenalan sistem Al-Quran. Bab 2, struktur numerik. Bab 3, simetri dan keseimbangan. Bab 4, makna rohani dan mukjizat. Bab 5, kesimpulan dan implikasi. Contoh, bab 2, menganalisis 114 surah, 604 halaman, pola 1729. Bab 3, meneroka simetri 7 tambah lid tambah 7, keseimbangan nisfu azwaja. Kajian kes, surah Al-Fatihah, ayat Arab, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Haan sinis kumising-sing. Terjemahan, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tafsir, surah ini adalah asas solat dan panduan rohani. Tadabbur, mengajak kita bersyukur dan memohon petunjuk. Ulasan, pengiraan 7 ayat, 29 kata, 141 huruf. Basmalah 19 huruf berkait kod 19. Simetri 7 dan 19 menunjukkan mukjizat beyond mathematic. Kenapa ijaz? Mukjizat sistem Al-Quran membuktikan kebenaran ilahi, mengukuhkan iman, dan menarik minat pelbagai pihak untuk mengkaji Al-Quran. Bagaimana kiraan ijaz? Pengiraan dilakukan dengan teks Uthmani, memastikan syaddah satu huruf kecuali surah Al-Ikhlas, alif kecil tidak dikira, dan pola seperti 19 atau 1729 dianalisis. Ulasan ijaz simetri 7, tambah lid, tambah 7 dan kod 19 menunjukkan ketelitian yang tidak dapat ditiru, membuktikan asal ilahi Al-Quran. Rumusan bab-bab ini memperkenalkan sistem Al-Quran sebagai struktur ilahi yang mengintegrasikan ketelitian numerik, simetri, keseimbangan, dan makna rohani. Contoh seperti surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas menunjukkan ijaz Quran. Bab berikut akan menganalisis struktur numerik secara mendalam. Tasbih subhanallah. Ketelitian sistem Al-Quran memuji kebesaran Allah yang maha mengetahui setiap bilangan kula syai'in adadan, mengajak kita bersyukur atas panduannya. Bab 2, struktur numerik Al-Quran. Hasil pembelajaran, memahami pengiraan surah, ayat, huruf, kata, dan halaman. Mengiktiraf pola numerik seperti 1729, 237, dan 19. Menghargai ketelitian ilahi dalam struktur Al-Quran. 2.1 surah dan ayat Al-Quran mengandungi 114 surah dengan jumlah ayat yang terancang. 2.1.1 jumlah surah, 114. Pengiraan, 28 surah Madinah tambah 86 surah Makkah sama dengan 114. 6 kali 19 sama dengan 114, berkait kod 19. Simetri, 57 sama dengan separuh 114, titik tengah Al-Quran mencerminkan mizan. Contoh, surah Al-Baqarah, 286 ayat, berkait nombor sempurna 6. Surah Al-Jin, 28 ayat, selari 28 huruf Arab. Kajian kes, surah Al-Jin, ayat Arab, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Terjemahan, katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengar. Tafsir, Al-Jalalain, surah ini menceritakan keimanan jin terhadap Al-Quran. Tadabbur, menunjukkan Al-Quran adalah panduan untuk semua makhluk.
O ulasan, 28 ayat berkait 28 huruf Arab. 72 tambah 28 sama dengan 100 melambangkan 100% sempurna. Simetri ini menegaskan ketelitian ilahi, beyond mathematics. 2.12 Jumlah ayat. Contoh utama, Surah Al-Baqarah, 286 ayat, jumlah 2 tambah 8 tambah 6 sama dengan 16, berkait 6. Surah Sad, 88 ayat, separuh sama dengan 44. Surah Al-Ikhlas, simetri 7 tambah lid tambah 7. Contoh, Surah Al-Araf, 206 ayat, halaman 151, berkait 1729. Surah Maryam, 98 ayat, halaman 305. Kajian Kes, Surah Al-Baqarah 2, o ayat Arab, Dhalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin, ayat 2. O terjemahan, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. O tafsir, menegaskan Al-Quran sebagai panduan tanpa cela. Tadabbur, mengajak kita bertakwa untuk mendapat petunjuk. O ulasan, 286 ayat berkait 28 huruf Arab dan nomor sempurna 6. Ketelitian ini mencerminkan hudan lil mutakin dan beyond mathematic. 2.2 Huruf dan kata pengiraan. Huruf dan kata adalah tepat dengan peraturan ketat. 2.2.1 Peraturan pengiraan. Syaddah, 1 huruf, kecuali surah Al-Ikhlas, lahu 2 huruf. Alif kecil, tidak dikira. Wakaf, tidak termasuk. Contoh, Basmalah, 19 huruf. Surah Al-Fatihah, 7 ayat, 29 kata, 141 huruf. Kajian Kes, Basmalah, o ayat Arab, Bismillahirrahmanirrahim. O terjemahan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. O tafsir Al-Jalalain, pembukaan setiap surah kecuali surah Taubah, menunjukkan rahmat Allah. O tabur, mengingatkan kita memulakan segala urusan dengan nama Allah. Ulasan, 19 huruf, nomor perdana, berkait 1729, jumlah digit 19. Ketelitian ini menunjukkan kod 19 beyond mathematics. 2.2 Pengiraan surah utama. Surah Al-Ikhlas, 15 kata, 47 huruf. 10 kata, 38 huruf. Surah Al-Muzammil, 5 kata, 17 huruf. Surah Yasin, 15 kata, 56 huruf. Contoh, Surah Al-Ikhlas, 4 kata, 12 huruf. Surah Jubdi ketiga, 5 kata, 17 huruf. Kajian Kes, Surah Al-Ikhlas, o ayat Arab, Qul huwallahu ahadun, o terjemahan, katakanlah dialah Allah, yang Maha Esa. O tafsir, Tir, surah ini sama dengan sepertiga Al-Quran, kerana menegaskan tauhid. O tadabbur, mengajak kita memurnikan keimanan kepada Allah. O ulasan, 15 kata, 47 huruf, simetri 7 tambah lid tambah 7. 47 nombor perdana, mencerminkan keunikan tauhid. Simetri ini menegaskan ijaz Quran beyond mathematics. 23 halaman Al-Quran, edisi Uthmani mempunyai 604 halaman. 23 jumlah halaman, 604 pengiraan, o 151 tambah 453 sama dengan 604. My mention list, nomor tulen. O beyond mathematics, susunan halaman terancang. Contoh, halaman 151, surah 7, halaman 305, surah 19. Kajian Kes, halaman 604, o ayat Arab, merujuk keseluruhan Al-Quran, o terjemahan, 604 halaman merangkum panduan ilahi. O tafsir, tidak ada tafsir khusus untuk jumlah halaman, tetapi ketelitian ini menunjukkan perancangan ilahi. Tadabbur, mengingatkan kita akan kesempurnaan Al-Quran. O ulasan, 151 tambah 453 sama dengan 604, mencerminkan keseimbangan. Ketelitian ini menunjukkan ijaz Quran, beyond mathematics. 2.4 Pola numerik. Pola numerik adalah bukti ijaz Quran. 2.4.1 Pola utama, 1729, O 7 kali 13 kali 19, sama dengan 91 kali 19. O jumlah digit, 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9 sama dengan 19. 237. O andaian, jumlah huruf ayat 237, surah 2. O simetri, 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, sama dengan 6 tambah 6. 57. Separuh 114. Contoh, pola 1729. Berkait surah 7, 13, 19, 91. Pola 57, titik tengah surah. Kajian Kes, pola 1729, o ayat Arab, merujuk surah 7, 19,
Terjemahan, pola ini menghubungkan surah dengan kod 19. Tafsir, tidak ada tafsir khusus, tetapi pola ini menunjukkan mukjizat matematik. Tadabbur, mengingatkan kita akan ketelitian ilahi. Ulasan, 7 kali 13 kali 19, jumlah digit 19, berkait surah 7, 19. Ketelitian ini menegaskan bayina, petemek. Kenapa ijaz? Pola numerik seperti 1729 dan 19 membuktikan Al-Quran bukan ciptaan manusia. Bagaimana kiraan ijaz? Mengira huruf, kata, ayat, dan halaman dengan teks Uthmani, mengesan pola seperti 19 dan simetri 6+6. Ulasan ijaz, ketelitian pola numerik menunjukkan perancangan ilahi yang tidak dapat ditiru. Rumusan bab-bab ini menganalisis struktur numerik Al-Quran, membuktikan ketelitian ilahi melalui surah, ayat, huruf, kata, dan halaman. Pola seperti 1729 dan 19 menegaskan ijaz Quran. Tasbih Alhamdulillah, struktur numerik Al-Quran memuji kebijaksanaan Allah yang maha tepat dalam setiap bilangan. Bab Tiye, simetri dan keseimbangan, hasil pembelajaran, memahami simetri seperti 7 tambah lid tambah 7. Mengiktiraf keseimbangan melalui nisfu dan azwaja, menghargai mizan sebagai neraca ilahi. 31 simetri dalam Al-Quran. Simetri muncul dalam huruf, kata, ayat, dan pola numerik. 31 simetri. Huruf dan kata, surah Al-Ikhlas, 15 kata, 47 huruf, simetri 7 tambah lid tambah 7. Surah Al-Fatihah, 7 ayat, 29 kata. Contoh, surah Al-Ikhlas, 7 kata sebelum lid, 7 selepas lid. Surah Tigia, 5 kata, 17 huruf. Kajian Kes, surah Al-Ikhlas, surah 12, ayat Arab, Qul huwallahu ahadun, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Menegaskan keesaan Allah tanpa sekutu. Tadabbur mengajak kita memurnikan tauhid. Ulasan, simetri 7 tambah lid tambah 7, 22 tambah lid tambah 20 huruf. 47 huruf menegaskan keunikan tauhid, beyond mathematics. 3.2 keseimbangan. Keseimbangan muncul dalam nisfu dan azwaja. 3.2.1 nisfu, separuh. Surah Al-Muzammil, 73, nisfahu, 5 kata, 17 huruf. 57, separuh 114. Contoh, pola 57, titik tengah surah. Surah Igi, simetri dalam nisfahu. Kajian Kes, surah Al-Muzammil, ayat Arab, Zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Terjemahan, atau tambahkan kepadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Menyokong ibadah malam dengan bacaan perlahan. Tadabbur, mengajak kita mendalami Al-Quran. Ulasan, 5 kata, 17 huruf, simetri dalam nisfahu. 17 berkait 289, 17 kuasa 2. Simetri ini menunjukkan mizan, beyond. 3.2 zwa, surah Yasin, 15 kata, 56 huruf. Pola 237, 6 tambah 6. Contoh, surah Spirata, pasangan matahari bulan. Surah 223, hukum talak, andaian 237 huruf. Kajian Kes, surah, ayat Arab, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Terjemahan, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Tafsir Jalalain, menegaskan ciptaan berpasangan sebagai tanda kebesaran Allah. Tadabbur, mengingatkan kita bersyukur atas keseimbangan ciptaan. Ulasan, 15 kata, 56 huruf, simetri 6 kali 6 sama dengan 36. 56 hampir 57, separuh 114. Simetri ini menegaskan azwaja. Kenapa ijaz? Simetri dan keseimbangan membuktikan Al-Quran adalah kalam Allah, tidak dapat ditiru. Bagaimana kiraan ijaz? Menganalisis simetri seperti 7 tambah lid tambah 7, dan pola 6 tambah 6 dengan teks Uthmani. Ulasan ijaz simetri 7 tambah lid tambah 7, dan keseimbangan nisfu menunjukkan ketelitian ilahi. Rumusan bab ini menganalisis simetri dan keseimbangan Al-Quran, membuktikan mizan melalui pola seperti 7 tambah lid tambah 7 dan 6 tambah 6. Kajian Kes menegaskan ijaz Quran. Tasbih subhanallah, simetri dan keseimbangan Al-Quran memuji kesempurnaan Allah yang maha adil dalam neracanya. Bab 4, makna rohani dan mukjizat Al-Quran. Hasil pembelajaran, memahami makna rohani seperti ahad, azwaja, hudan lil mutakin, mengiktiraf mukjizat matematik seperti kod 19, menghargai hubungan numerik dengan makna rohani. Point 1, makna rohani dalam sistem Al-Quran. Makna rohani dihubungkan dengan materi.
1.1 Ahad, Kisaan Allah, Surah Al-Ikhlas, 15 kata, 47 huruf, simetri 7 tambah lit tambah 7. Pola 1, setengah kali 2 sama dengan 1 mencerminkan ahad. Contoh, Surah Al-Ikhlas, 4 kata, 12 huruf. Pola 1729, 7 kali 13 kali 19. Kajian Kes. Surah Al-Ikhlas, Surah 11. O ayat Arab, Qul huwallahu ahadun. O terjemahan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. O tafsir, menolak segala bentuk syirik. O tadabbur, mengajak kita memurnikan keimanan. O ulasan, simetri 7 tambah lit tambah 7, 47 huruf, nomor perdana, mencerminkan keunikan tauhid. Ketelitian ini menegaskan ahad, beyond mathematic. Ma.samtu azwaja, ciptaan berpasangan. Surah Yasin, 15 kata, 56 huruf. Pola 237, 6 tambah 6. Contoh, Surah 9, pasangan matahari bulan. Surah 237, hukum talak, andaian 237 huruf. Kajian Kes. Surah Yasin, o ayat Arab, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Terjemahan, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. O tafsir, menunjukkan kebesaran Allah dalam ciptaan. O tadabbur, mengajak kita merenung keseimbangan alam. O ulasan, simetri 6 kali 6 sama dengan 36, 56 huruf hampir 57. Ketelitian ini menegaskan azwaja, beyond mathematics. Pempada lil mutakin, panduan rohani, Surah Al-Baqarah, 8 kata, 22 huruf. Pola 57, separuh 114. Contoh, Surah Al-Fatihah, 7 ayat, panduan rohani. Pola 305, 35 sama dengan 5 kali 7. Kajian Kes. Surah Al-Baqarah 2, o ayat Arab, Dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Terjemahan, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir, menegaskan Al-Quran sebagai panduan utama. Tadabbur, mengajak kita bertakwa untuk mendapat petunjuk. Ulasan, 8 kata, 22 huruf, simetri 22 selari Surah Al-Ikhlas. Ketelitian ini menegaskan hud lil mutakin, beyond mathematic. Map.2 Mukjizat Matematik Al-Quran. Mukjizat matematik adalah bukti ijaz Quran. Map.2.1 Kod 19, Pola 1729, jumlah digit 19, Basmalah 19 huruf, 114 surah, 6 kali 19. Contoh, Surah 91 berkait 1729. Surah 24 30, 19 penjaga. Kajian Kes. Surah Al-Mudaththir, o ayat Arab, alaiha tis'ata ashar. Terjemahan, di atasnya ada 19 penjaga. O tafsir, menegaskan 19 sebagai tanda mukjizat. O tadabbur, mengingatkan kita akan kebenaran Al-Quran. O ulasan, 3 kata 10 huruf, 19 berkait 1729 dan 114. Kod 19 menegaskan ijaz Quran, beyond mathematic. Kenapa ijaz? Mukjizat matematik membuktikan Al-Quran adalah kalam Allah. Bagaimana kiraan ijaz? Menganalisis pola seperti 19 dan simetri 7 tambah lit tambah 7. Ulasan ijaz kod 19 dan simetri menunjukkan ketelitian ilahi. Rumusan bab ini menganalisis makna rohani dan mukjizat Al-Quran, membuktikan ijaz Quran melalui pola seperti 19 dan simetri 7 tambah lit tambah 7. Tasbih Allahu Akbar, mukjizat Al-Quran memuji keagungan Allah yang maha mengetahui segala bilangan. Bab 5. Kesimpulan dan implikasi. Sistem Al-Quran hasil pembelajaran, merumuskan sistem Al-Quran sebagai struktur ilahi, memahami implikasi dalam iman, penyelidikan dan kehidupan, menghargai penyelesaian jurang numerik. 5.1 Ringkasan Sistem Al-Quran. Sistem Al-Quran mengintegrasikan ketelitian numerik, simetri, keseimbangan, dan makna rohani. Mim.1.1 Ketelitian numerik, Pola 1729, 7 kali 13 kali 19. Pola 57, separuh 114. Contoh, Surah Al-Fatihah, 7 ayat, 29 kata. Surah Al-Ikhlas, simetri 7 tambah 7. Kajian, Surah Al-Jin, o ayat Arab, wa ahsa kulla syai'in adadan. O terjemahan, dan dia menghitung segala sesuatu dengan bilangan. Tafsir, Jalalain, menegaskan ketelitian ilahi. O tadabbur, mengajak kita mengkaji Al-Quran. O ulasan, 10 kata, 38 huruf, 72 tambah 28 sama dengan 100. Simetri ini menegaskan 100% sempurna, beyond mathematics.
5.2. Implikasi Sistem Al-Quran. Sistem ini mempunyai implikasi dalam iman, penyelidikan, dan kehidupan. 5.21 Pengukuhan iman. Ilmu yakin, memahami pola 1729. Hakul yakin, bukti matematik dan rohani. Contoh, pola 1729, berkait surah 7, 19. Surah 7 2/28, 72 tambah 28 sama dengan 100. Kajian kes surah Al-Ikhlas 13, ayat Arab, Qul huwallahu ahadun, terjemahan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tafsir, mengukuhkan tauhid. Tadabbur, mengajak kita memurnikan iman. Ulasan, simetri 7 tambah lit tambah 7, 47 huruf. Ketelitian ini meningkatkan hakul yakin. Kenapa ijaz? Sistem Al-Quran membuktikan kebenaran ilahi, mengukuhkan iman. Bagaimana kiraan ijaz? Mengira pola seperti 19 dan simetri 7 tambah lit tambah 7. Ulasan ijaz, ketelitian sistem Al-Quran menunjukkan asal ilahi. Rumusan bab-bab ini merumuskan sistem Al-Quran sebagai struktur 100% sempurna, membuktikan ijaz Quran melalui pola numerik, simetri, dan makna rohani. Tasbih subhanallah walhamdulillah, sistem Al-Quran memuji kebesaran Allah, yang maha sempurna dalam segala ciptaannya. Al-Quran bukanlah seperti buku-buku yang lain. Ia mendakwa sebagai kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi, bagaimana kita tahu dakwaan ini benar? Jawaban yang meyakinkan terletak pada konsep ijaz, yang sering diterjemahkan sebagai ciri-ciri unik Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Ia adalah cabaran kepada manusia untuk menghasilkan sesuatu yang setanding dengan kefasihan, kedalaman, dan kebijaksanaan Al-Quran. Salah satu aspek ijaz ialah sistem matematik yang rumit yang terjalin di seluruh Al-Quran. Sistem ini, yang sering tersembunyi, menawarkan bukti kukuh tentang asal-usul Al-Quran yang suci. Dengan meneroka corak nombor, simetri, dan keseimbangan yang tertanam dalam ayat-ayat Al-Quran, kita mula menghargai sifatnya yang ajaib. Penjelajahan ini menguatkan iman, memberi inspirasi dan menawarkan gambaran tentang kebijaksanaan pencipta yang tidak terhingga. Kajian ijaz bukan sekadar usaha intelektual. Ia adalah jemputan untuk berhubung dengan ilahi pada tahap yang lebih mendalam. Ia adalah perjalanan penemuan yang memperdalam pemahaman kita tentang Al-Quran dan mengukuhkan hubungan kita dengan pencipta. Al-Quran bukanlah kitab matematik. Namun, ia menggunakan sistem angka yang canggih yang meresap ke dalam ayat-ayatnya. Sistem ini jauh melampaui kemampuan mana-mana penulis manusia, terutamanya memandangkan konteks sejarah Arab abad ke-7. Salah satu ciri utama sistem ini ialah ketepatannya. Nombor tertentu dan gandaannya muncul di seluruh Al-Quran, selalunya berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Corak berangka ini bukanlah rawa, ia mendedahkan reka bentuk yang disengajakan dan rumit. Ciri luar biasa yang lain ialah penggunaan simetri dan keseimbangan dalam Al-Quran. Perkataan, frasa, malah keseluruhan surah disusun dengan cara yang mencerminkan keseimbangan yang mendalam. Keseimbangan ini bukan sekadar estetika, ia membawa makna rohani dan falsafah yang mendalam. Keanggunan matematik Al-Quran menunjukkan satu kesimpulan, ia adalah hasil daripada kebijaksanaan ilahi yang jauh mengatasi kemampuan manusia. Ia adalah bukti perancangan yang teliti dan seni pencipta yang sempurna. Al-Quran penuh dengan contoh-contoh keharmonian berangka. Ambil surah Al-Fatihah, surah pembukaan, sebagai contoh. Ia terdiri daripada 7 ayat, nombor yang sering dikaitkan dengan kesempurnaan dalam tradisi Islam. Surah ini sendiri diulang dalam setiap solat, menonjolkan kepentingannya. Contoh lain ialah surah Al-Ikhlas, surah pendek tetapi mendalam yang menekankan keesaan Allah. Frasa, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, muncul 2 kali, mencerminkan tema utama yaitu keesaan Allah yang mutlak. Surah Al-Baqarah, surah terpanjang, mengandungi 286 ayat. Menariknya, jumlah ayat dalam Al-Quran sebelumnya juga adalah 286. Keseimbangan berangka ini mengukuhkan lagi reka bentuk Al-Quran yang rumit. Contoh-contoh ini, walaupun ringkas, menawarkan gambaran tentang jaringan hubungan berangka yang kompleks yang terjalin di seluruh Al-Quran. Ia menonjolkan hakikat bahwa setiap perkataan, setiap ayat, dan setiap surah diletakkan dengan niat dan tujuan ilahi. Memahami sistem berangka Al-Quran memerlukan pemahaman tentang peraturan khusus yang mengawal pengiraannya.
Peraturan ini, yang dibangunkan oleh para sarjana Islam awal, adalah berdasarkan skrip Uthmani, bentuk piawai teks Al-Quran. Proses pengiraan mengambil kira setiap huruf Arab dan tanda diakritik. Contohnya, perkataan Allah mempunyai 4 huruf dan 2 tanda diakritik, dengan jumlah 6 kiraan. Pendekatan yang teliti ini memastikan ketepatan dan ketekalan dalam menganalisis corak berangka. Tambahan pula, perkataan dan frasa tertentu mempunyai kepentingan berangka. Contohnya, perkataan ahad yang bermaksud satu muncul 19 kali dalam Al-Quran, sejajar dengan kepentingan nombor 19 dalam struktur Al-Quran. Begitu juga, frasa hudan lil muttaqin atau petunjuk bagi orang yang bertakwa muncul dalam gandaan 19. Pendekatan yang ketat terhadap pengiraan ini mendedahkan bahawa corak berangka dalam Al-Quran bukanlah tafsiran yang tidak disengajakan atau subjektif. Ia adalah berdasarkan sistem yang jelas dan konsisten, seterusnya mengukuhkan dakwaan Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah. Nombor-nombor tertentu mempunyai kepentingan tertentu dalam sistem matematik Al-Quran. Nombor 19, contohnya, sering dirujuk sebagai nombor Al-Quran. Al-Quran sendiri menarik perhatian kepada nombor ini dengan menyatakan bahawa ia mempunyai 19 penjaga atau malaikat. Menariknya, banyak elemen utama struktur Al-Quran boleh dibahagikan dengan 19. Contohnya, jumlah surah yaitu 114 dan bilangan ayat yang mendedahkan kepentingan nombor 19 yaitu 7. Kedua-duanya adalah gandaan 19. Nombor lain yang menarik ialah 1729. Nombor ini, yang dikenali sebagai nombor Hardy-Ramanujan dalam matematik, muncul secara tidak langsung dalam Al-Quran. Jumlah ayat dari awal Al-Quran hingga sebutan nombor 19 ialah 1729, menunjukkan hubungan antara dunia matematik dan teks Al-Quran. Jadi, corak berangka ini, jauh daripada sewenang-wenangnya, sebenarnya menunjukkan makna dan tujuan yang lebih mendalam yang tertanam dalam Al-Quran. Konsep keseimbangan adalah sangat penting dalam mesej Al-Quran. Keseimbangan ini tercermin bukan sahaja dalam kandungannya, tetapi juga dalam strukturnya. Al-Quran seringkali memasangkan konsep yang bertentangan, seperti baik dan jahat, siang dan malam, untuk menonjolkan kepentingan keseimbangan dalam penciptaan dan dalam kehidupan kita. Konsep ini sebenarnya terkandung dalam perkataan Arab mizan, yang bermaksud keseimbangan atau penimbang. Al-Quran menggunakan istilah ini untuk menggambarkan hari penghakiman apabila amalan kita akan ditimbang pada penimbang yang seimbang dengan sempurna. Tambahan pula, Al-Quran menekankan konsep wasatiyah, yang bermaksud jalan tengah atau kesederhanaan. Konsep ini menggalakkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, mengingatkan kita untuk mengelakkan keterlaluan. Penekanan terhadap keseimbangan dan simetri dalam struktur dan kandungan Al-Quran mencerminkan aturan ilahi yang wujud dalam penciptaan. Ia berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang kepentingan mencari keseimbangan dalam kehidupan kita. Kajian ijaz, jauh daripada sekadar latihan akademik, mempunyai implikasi yang mendalam terhadap kehidupan kita. Pertama, ia menguatkan iman kita. Menyedari sifat ajaib Al-Quran memperdalam keyakinan kita terhadap asal-usulnya yang suci dan kebenaran mesejnya. Kedua, ia membuka jalan untuk penerokaan saintifik. Sistem matematik Al-Quran yang rumit memberi inspirasi dan kehairanan, menggalakkan penyelidikan lanjut tentang kerumitannya. Pengejaran ilmu ini boleh membawa kepada penghargaan yang lebih mendalam tentang alam saintifik dan rohani. Ketiga, penekanan Al-Quran terhadap keseimbangan dan simetri menawarkan panduan praktikal untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Dengan merenungkan ajaran Al-Quran dan keseimbangannya yang wujud, kita boleh berusaha untuk mencapai kesederhanaan dalam pemikiran, tindakan, dan interaksi kita dengan dunia di sekeliling kita. Akhirnya, kajian ijaz adalah perjalanan penemuan, membawa kita lebih dekat kepada Pencipta, dan menerangi pemahaman tentang kebijaksanaan Al-Quran yang abadi. Sistem matematik Al-Quran, dengan coraknya yang rumit, simetri yang sempurna, dan makna yang berlapis-lapis, menunjukkan kebenaran yang tidak dapat dinafikan. Ia berada di luar kemampuan manusia. Tahap ketepatan dan kerumitan yang terdapat dalam struktur Al-Quran tidak mungkin difikirkan atau dilaksanakan oleh mana-mana penulis manusia, terutamanya pada zaman ia diturunkan. Sistem ini menentang batasan masa dan ruang,
Ia adalah kod abadi, relevan dan mengagumkan hari ini seperti 14 abad yang lalu. Semakin kita mendalami kedalamannya, semakin kita menyingkap lapisan makna dan keterkaitan yang membuatkan kita rasa kerdil dan kagum. Kesempurnaan Al-Quran adalah bukti asal-usulnya yang suci. Ia adalah penegasan yang kuat bahawa ia sememangnya kalam Allah, diturunkan sebagai panduan untuk manusia. Keistimewaannya menjadi cabaran kepada sesiapa sahaja yang meragui kesahihannya. Al-Quran, dengan sistem matematiknya yang rumit dan mesejnya yang mendalam, merupakan bukti keagungan dan kebesaran Allah. Ia adalah cerminan kebijaksanaannya yang tidak terhingga, ilmunya yang tidak terbatas, dan perancangannya yang teliti. Semasa kita meneroka keajaiban ijaz, kita dipenuhi dengan rasa kagum dan syukur. Kita rasa kerdil dengan kesedaran bahawa kita memegang di tangan kita sebuah kitab yang tidak seperti yang lain, sebuah kitab yang telah memikat hati dan minda selama berabad-abad. Oleh itu, marilah kita mendekati Al-Quran dengan penuh rasa hormat dan takzim. Marilah kita mendalami kedalamannya dengan keikhlasan dan hati yang terbuka, mencari panduan, kebijaksanaan, dan hubungan yang lebih erat dengan pencipta kita. Dan marilah kita tidak pernah berhenti kagum dengan sifatnya yang ajaib, bukti kuasa dan kebijaksanaan Allah yang tidak terbatas.